wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi. Kali ini berbincang tentang topik ataupun persoalan nasib orang-orang non-Muslim yang baik-baik di hari akhirat kelak. Okey, peristiwa ataupun suasana yang menyebabkan saya terfikir untuk bincang topik ini ialah apabila berlakunya tembakan ataupun pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Christchurch. Kita lihat umat ataupun rakyat New Zealand sangat baik dalam menyokong, memberi kemudahan dan juga membantah tindakan teroris tersebut. Lalu ada pula yang kata orang baik-baik macam di New Zealand ni semua sepatutnya menjadi ahli syurga juga. Jadi di sini timbul persoalan, kalau mereka itu tidak beriman, tidak mentauhidkan Allah, apakah mereka itu dapat masuk syurga ataupun tidak? Okey. Pertama sekali kita kena tahu bahawa syurga itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah jualah yang meletakkan syarat siapa yang dapat masuk syurga atau siapa yang tak dapat masuk syurga. Dan syarat tersebut ada dalam surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5 ayat 72. Mari kita rujuk dalam Quran masing-masing, dalam telefon pun boleh. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-5, surah ke-5 ayat yang ke-72. Rangkap ketiga, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya sesiapa yang mensyirikkan Allah, maka sesungguhnya Allah mengharamkan ke atasnya syurga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggal mereka ialah neraka. Wa ma lizzalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu sebarang bentuk pertolongan. Jadi di sini Allah SWT telah meletakkan satu syarat penting, bahawa orang-orang yang mensyirikkan Allah, okey, maknanya dia menyembah Tuhan selain Allah, ataupun dia ragu-ragu Tuhan atau tidak, ataupun yang etis, langsung baginya tak ada Tuhan ke apa, Allah telah mengharamkan baginya syurga. Ya, dan tempat tinggal mereka ialah neraka. Jadi ini Allah sebut sebagai satu clear cut. Ya. Kadang-kadang yang dipersoalkan ataupun yang ditimbulkan ialah orang yang baik-baik ni macam mana? Mereka ni sangat baik. Kadang-kadang tu lagi baik daripada umat Islam. So kita katakan baik macam mana pun seseorang tu, yang pertama sekali yang dia perlu bersikap baik ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah yang telah menciptanya, Allah yang telah memberi dia bumi untuk dia hidup, memberikan dia udara untuk dia bernafas, memberikan dia rezeki, memberikan dia kesihatan. Jadi yang pertama sekali dia kena buat baik ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berbuat baik kepada Allah ialah dengan mentauhidkannya, menafikan adanya Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah. Itu yang paling penting sekali. Sebab kadang-kadang kita lihat orang lain ni baik-baik, lalu kita pun macam terpengaruh, mereka ni sangat baik, takkanlah mereka ni menjadi ahli neraka. Okey, kejap. Kerusi ni dia memang mengganggu tak? Okey, okey. Saya terganggu. Okey, sebab nak kata mereka ni sangat baik apa semua, Allah ni maha adil, Allah ni maha pengasih, takkanlah mereka ni masuk neraka. Dia katakan begitu. Jadi sebenarnya bila kita nak ukur baik atau tidak orang itu, kita lihat pertama sekali ialah dia baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan mentauhidkannya. Tidak ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Dan kemudiannya bukan sekadar mentauhidkannya, tetapi juga beribadah kepadanya, mengikuti syariatnya, mengikuti perintah larangannya. Okey. Jadi bila kita macam bila kita sebut orang-orang yang baik ni, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang sangat baik yang namanya, yang dikenali sebagai Ibnu Jud'an. Okey, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah,
Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ni satu orang itu yang dia ni terkenal suka buat baik. Ibnu Jud'an kana fil jahiliyati yasilur rahim. Okay. Ibnu Jud'an ni lazimnya pada zaman jahiliah orang yang yasilur rahim, menghubungkan silaturahim. Jadi menghubungkan silaturahim ni satu amal yang sangat besar. Bahkan dalam sebuah hadis lain Nabi SAW bersabda, tidaklah orang yang menghubungkan silaturahim itu melainkan dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya. Satu contoh. Apa lagi kebaikan dia buat? Wayut'imul miskin, dan memberi makan orang-orang miskin. Fahal zalika nafi'uhu, apakah yang sedemikian itu bermanfaat baginya? Qala, Rasulullah menjawab, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat baginya. Innahu lam yakul yauman, kerana sesungguhnya pada ketika itu dia tidak berkata, tidak berdoa, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin, wahai Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Maknanya orang tu tidak berdoa meminta maaf. Maknanya bila orang tu doa minta maaf saja, maknanya dia sudah mengiktiraf adanya Allah. Dia minta maaf minta ampun daripada Allah. Dan yaumaddin, dia beriman adanya hari akhirat kelak. Ini satu contoh orang yang banyak berbuat baik, tetapi Rasulullah SAW berkata tidak bermanfaat baginya, kerana dia tidak mentauhidkan Allah. Berbeza pula dengan orang yang mentauhidkan Allah. Dia buat baik sikit, buat tak baik sangat banyak. Bahkan tak baiknya itu sangat banyak sampai menenggelamkan yang kebaik sikit tu. Orang macam ni macam mana pun akan masuk syurga. Dia di hari akhirat kelak akan dihukum dalam neraka sekadar mana dosa yang dia buat. Lalu bila dah habis kita katakan habis dosanya dibakar, katakan, dia akhirnya akan masuk syurga juga. Okay, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah SAW bersabda tentang hari akhirat, apabila orang-orang ahli syurga telah masuk syurga, dan Allah akan memasukkan syurga bagi sesiapa yang dikehendakinya dengan rahmatnya. Apabila orang-orang yang layak masuk neraka sudah masuk neraka, maka Allah akan berfirman, lihatlah atau mencarilah orang-orang yang dalam neraka yang dalam hatinya ada secebis iman. Sebutir iman, kecil saja. Ya, keluarkanlah dia, dan dia kemudian akan ada kesan bakar apa semua, dia akan dimandikan dalam sungai yang khas, lalu akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Dia dah duduk dalam neraka dan telah diazab dalam neraka itu sekadar dosanya itu. Tapi the key, kunci utama itu kenapa? Sebab dia mentauhidkan Allah pada kehidupan di dunia dahulu. Dalam sebuah hadis lain, Sahih Muslim juga, cari kat sini sekejap. Okay, Rasulullah SAW pernah bersabda daripada Anas bin Malik, anna Nabi SAW qala, yakhruju minan nar, yakhruju min nari man qala la ilaha illallah, akan dikeluarkan daripada neraka sesiapa yang berkata la ilaha illallah, kalimah tauhid, wa kana fi qalbihi min khairi ma yazinu sya'iratan, meskipun dalam hatinya ada kebaikan apa yang seberat biji bali ataupun butilan barli. Maknanya kecil je. Akan dikeluarkan daripada syurga, akan dikeluarkan daripada neraka orang yang ada kebaikan dalam hatinya tu, meskipun kebaikannya tu sebiji barli je. Bila kita minum barli kan, kedai mamak kan, nampak kan biji-biji barli tu, kecil saja. Kenapa dikeluarkan? Sebab dia dulu di dunia menyebut la ilaha illallah, dia mentauhidkan Allah. Summa yakhruju min nar, kemudian akan dikeluarkan juga daripada neraka man qala la ilaha illallah, sesiapa yang berkata la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi min khairi ma yazinu burratan, akan dikeluarkan sedangkan dalam hatinya tu ada kebaikan sebesar butir gandum, lagi kecil, tapi akan dikeluarkan juga daripada neraka. Summa yakhruju min nar man qala la ilaha illallah, kemudian akan dikeluarkan juga daripada neraka sesiapa yang berkata la ilaha illallah,
wa kana fi qalbihi min khairi ma yazinu zarratan. Kemudian akan juga dikeluarkan daripada neraka orang yang berkata la ilaha illallah meskipun dalam hatinya ada kebaikan sebesar zarah. Zarah apa? Atom. Sangat-sangat kecil. Tak nampak dah tu. Tapi semuanya ini akan dikeluarkan. Kenapa? Kebaikannya sangat kecil. Kebaikannya sangat sikit. Kenapa? Sebab mereka dulu mentauhidkan Allah. Itu yang sangat penting. Kalau kita boleh buat analogi, ya, syurga itu milik Allah. Maka Allah lah yang meletakkan syarat siapa yang layak masuk ke situ. Dan syarat yang pertama Allah letak ialah kena mentauhidkannya terlebih dahulu. Okay? Barulah yang lain-lain itu akan diambil kira. Sebab tu yang kadang-kadang kita fikir macam tak logik. Kenapa orang ini buat jahat sangat banyak, tetapi akhirnya dapat masuk syurga pula. Yang non-Muslim ni buat baik sepanjang hidup, tapi akhirnya masuk neraka juga. Okey, yang diambil kira oleh Allah bukannya baik buruk sesama tu, tetapi baik atau tidak kepada Allah. Dan baiknya manusia kepada Allah ialah dengan mentauhidkannya. Di sini bukan saya nak kata kita ni beribadah mentauhidkan Allah saja sudah cukup. Hubungan sesama manusia, sesama haiwan, sesama makhluk lain diabaikan, tidak. Islam menekankan kebaikan kepada semua juga. Tapi yang pertama sekali mentauhidkan Allah. Ya, sebagai contoh, kadang-kadang sebahagian umat Islam, dia dari sudut ibadahnya, tauhid kepada Allah memang bagus, tapi hubungan sesama manusia kurang. Dia punya nak buat baiknya tu, nak senyumnya tu, nak sedekahnya tu, nak buat baiknya tu, nak bagi salamnya tu, sangat-sangat minimum. Okey. Dalam ni saya ingat sebuah hadis dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, bahawa ada seseorang datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang terkenal dengan solatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya. Akan tetapi jirannya tidak selamat daripada lisannya." Ada je dia nak mengata. Ada je dia nak mengata. Apakah wanita seperti ini masuk syurga? Rasulullah kata tidak, dia akan masuk neraka. Ini seorang yang kita kata dari sudut agama bagus. Solatnya, dia terkenal dengan solatnya, puasanya, sedekahnya, tapi terkenal juga lisannya tu suka mengganggu jiran. Apakah masuk syurga? Tidak. Rasulullah kata dia akan masuk neraka. Maknanya dia akan masuk neraka dan dia akan diazab dalam tu sekadar dosanya, kemudian baru dia dapat masuk ke syurga. Itu satu contoh bagaimana pentingnya kita kata berbuat baik kepada sesama makhluk. Tapi ingat ya, the key, kunci utama tu ialah tauhid kepada Allah. Okey, jadi yang saya dah sentuh tadi, yang pertama kan, syirik, neraka. Okey, berdasarkan ayat ke-72 surah Al-Maidah. Okey, hukum asal sesiapa yang syirik kepada Allah, maka dia masuk neraka. Kita kupas tadi, kita telah rujuk dalilnya ayat 72 surah Al-Maidah. Apa masuk hukum asal? Sesiapa boleh teka ataupun tahu jawapannya? Okeylah, satu lagi soalan sebelum tu. Kita bincang orang non-Muslim. Apa beza non-Muslim atau kafir dengan syirik? Tajuknya nasib non-Muslim yang baik. So ini orang syirik, orang musyrik. Kita bincang non-Muslim. So ada beza di situ tak? Bila dia non-Muslim, maknanya dia ada Tuhan selain daripada Allah, ataupun dia tak percaya ada Tuhan langsung ke apa, maknanya dia berlaku syirik kepada Allah. Dan bila dia berlaku syirik kepada Allah, berdasarkan ayat Quran tadi, tempatnya ialah di dalam neraka. Ini kita sebut hukum asal. Hukum asal ni sebagai contoh, hukum asal bagi puasa ialah wajib.
Tetapi ada pengecualian-pengecualiannya. Contohnya bagi orang musafir, orang sakit, ibu mengandung, ibu menyusu, maka dia tak perlu puasa dan dia boleh qada puasa. Kalau sepanjang tahun tu dia tak dapat nak qada puasa kerana masih musafir, masih sakit apa, dia boleh bayar fidyah. Itu contoh hukum asal dan pengecualiannya. Hukum asal bagi haji ialah wajib. Okey. Kita bagi contoh lain macam solat. Hukum asal bagi solat ialah wajib kecuali bagi orang yang siapa tak wajib solat? Orang yang tengok bola. Orang yang tengok MotoGP. Orang yang solat tetap wajib kecuali bagi orang yang hilang akalnya. Kalau kita tak tahu arah kiblat, tetap wajib solat. Kalau kita tak boleh ambil wuduk, tetap boleh air tayamum. Kalau tak boleh semayang seperti pergerakan biasa, tetap boleh semayang duduk ataupun semayang baring. Jadi hukum asal solat itu wajib, pengecualian dia sekian. Jadi hukum asal bagi orang syirik ialah masuk neraka, dan kecuali ada beberapa pengecualiannya, sebenarnya ada 4. Yang ini yang kita nak sentuh. Sebab kebanyakan kita tahu yang ini ni. Bila saya iklan benda ni dalam Facebook saya pun, komen ada orang terus disebut. Ini masuk neraka, tak payah bincang lagi dah. Padahal ada pengecualian-pengecualian dia. So ini yang penting. Pengecualian pertama, telah sampai kepadanya mesej Islam. Bukan sekadar mesej Islam yang disampaikan oleh CNN ataupun BBC, tetapi oleh para ulama yang mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mari kita rujuk surah ke-17, surah Isra ayat 15. Surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-15. Boleh rujuk dalam phone masing-masing. Saya pun guna phone saja. Kalau ada smartphone dalam tu tak ada Al-Quran, malulah kita kepada Allah. Macam-macam dalam tu kita letak, tapi dalam Al-Quran kita tak nak letak. Rangkap yang terakhir itu. Wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'asa rasula. Dan tidaklah kami mengazab sesiapa sehingga kami mengutus terlebih dahulu rasul, seorang rasul. Jadi Allah SWT tidak makan mengazab sesiapa manusia ini, melainkan diutuskan rasul kepadanya. Okey, 17, surah yang ke-17 ayat ke-15. Okey, rangkap yang terakhir sekali. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Dan tidaklah kami mengazab sesiapa pun sehinggalah diutuskan seorang rasul kepadanya ataupun kepada kaum itu. Satu lagi contoh ayat dalam surah Al-Mulk, Tabarakallazi, surah nombor 67, ayat ke-8. Dia bermula daripada ayat ke-6, menceritakan tentang orang-orang kafir. Tapi kita masuk ayat ke-8, rangkap kedua, yang bermula dengan kullama. Firman Allah SWT, kullama ulkiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Kullama, tiap-tiap kali, ulkiya fiha faujun, dilemparkan sekumpulan mereka ke dalamnya, yakni ke dalam syurga. Sa'alahum, bertanyalah kepada mereka, khazanatuha, oleh penjaga-penjaga neraka, malaikat-malaikat penjaga neraka. Alam ya'tikum nazir, apakah tidak datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Malaikat pula yang bertanya sekarang ni, di akhirat kelak. Sambung ayat ke-9. Qalu, mereka menjawab, orang-orang yang dihumbang dalam neraka itu. Qalu bala, ya tentu, ada. Qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Qalu, bahkan ada, qad ja'ana, demi sesungguhnya telah datang kepada kami
pemberi peringatan, fakazzabna, akan tetapi kami mendustakan dia. Maknanya rasul tu dah sampai, mesej rasul tu dah sampai, tetapi mereka mendustakannya. Wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai', tidaklah Allah ni menurunkan apa-apa. Maknanya dia menafikan Quran ni, ataupun dia menafikan Islam. Allah tidak menurunkan Islam ini. In antum illa fi dalalim kabir. Dia pula tuduh Nabi Muhammad, sesungguhnya kalian tidak lain adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang besar. Mereka ni pula yang menuduh, apa nak kata, ketika Al-Quran diturun apa semua tu kan, dia berkata pula, antum, Rasulullah dan umat Islam ketika itu pula yang dituduh sebagai orang yang sesat. Jadi sekali lagi di sini, mereka yang dihukum, yang dimasukkan dalam neraka ni apa? Telah sampai mesej Islam itu, tetapi mereka mendustakannya, mereka menafikannya. Ini penting. Bagi orang-orang yang tidak sampai mesej Islam kepadanya, maka tidak semestinya akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang saya ada soalan. So ramailah yang selamat ni, sebab Nabi sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Dan bila Rasulullah ada pun di semenanjung Arab saja, yang di Europe, yang di Russia, di China, di Australia, di Amerika Selatan, semua selamatlah ya. Macam mana tu? Okey. Ulama tu kenapa pula? Okey, betul. Ya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, akan tetapi misi menyampaikan risalah Islam, menyampaikan Al-Quran, Islam diteruskan oleh bukan ulama, tetapi ulama pewaris Nabi. Ada beza tak antara ulama dengan ulama pewaris Nabi? Ada beza tak antara ustaz dengan ustaz pewaris Nabi? Okey. Apa dia? Okey, ramai marah ni. Okey. Pertama sekali, ulama pewaris Nabi ni kata-kata ke, hadis ke, kata-kata hikmah ke, macam mana? Okey, kalau hadis tu, hadis apa tu? Okey. So yang kata-kata para ulama pewaris Nabi tu, dia hadis ke, kata-kata orang ke, kata-kata hikmah ke, slogan biasa di Malaysia ke? Okey, buktinya? Okey, tak faham. Maksudnya ada ke dalam Abu Daud ke, dalam riwayat Imam Bukhari ke, Tirmizi ke? Itu soalan saya tu. Maknanya kata-kata tu ada asal tak daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, tak apa. Okey, yang ini kata-kata tu memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi dan lain-lainnya. Hadis yang panjang, tapi yang kita nak bincang malam ni ialah antara lain bermaksud sesungguhnya para ulama itu ialah waris para nabi, al-anbiya. Dan tidaklah para anbiya itu mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Dan sesiapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil satu bahagian yang besar. Okay, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan lain-lainnya. Jadi memang Nabi SAW ada sebut bahawa para ulama itu ialah waris kepada para nabi. Tapi ingat, para nabi ini apa yang dia wariskan? Ayat-ayat Quran dan hadis-hadisnya. Jadi para ulama pewaris Nabi ini, dia akan selalu menyampaikan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Tapi sambil itu dia akan menerangkanlah apa maksudnya ke, macam mana pengamalannya apa ke. Tapi asasnya, bila dia cakap, bila dia tulis, bila dia dalam TV apa ke, akan selalu keluar ayat Quran, hadis, ayat Quran, hadis, ayat Quran, hadis. Sebab sekarang ni macam sister cakap, sangat banyak ustaz dan ustazah yang cakapnya itu
Mereka mengajar benda-benda yang lain daripada apa yang Rasulullah ajar. Macam contohnya, kalau di Malaysia ni yang sangat penting petua-petua. Petua-petua kalau sakit contohnya. Ya, bila sakit saja apa ke, ada petua tiup ayat ni, ada petua ayat tu. Tapi bagian apa nak kata, ruqyah ataupun bacaan yang Rasulullah sendiri ajar, dia tak cerita. Kalau contohnya nak mendinding rumah, baca ni, baca tu, tabur garam, letak cuka, apa semua tu, jin pun semua gelak, apa hal dengan garam cuka ni. Padahal Rasulullah ajar kita baca surah Al-Baqarah di rumah, maknanya syaitan tidak akan masuk. Dan kalau kita bimbang kena sihir ke apa, selalu baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Selalu baca selepas solat fardu apa ke, itulah pendinding daripada sihir. Tapi yang diajar oleh ustaz-ustaz dalam TV ke apa ke, macam-macam amalan-amalan lain. Jadi pewaris Nabi ini ialah mereka yang selalu menyampaikan ayat-ayat Quran, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Mereka juga ada bincang yang lain tapi sebagai penjelasan ketika menjelaskan masuk ayat, ketika menjelaskan masuk hadis. Jadi jumlah mereka ini memang sedikit. Sebab masyarakat tak berapa suka nak dengar. Apa yang mereka sampaikan tu lazimnya berbeza dengan kebiasaan masyarakat. Apa yang mereka sampaikan itu berbeza dengan, bukan kata berbeza, akan mengganggu banyak periuk nasi ustaz dengan ustazah yang lain. So mereka ni memang tak famous. Okey. Jadi itulah kita kata ulama yang mewarisi Rasul. Jadi para ulama ini apabila mereka telah menyampaikan dakwah Islam itu, barulah dikira telah sampai dakwah Islam. Kalau sekadar cerita-cerita saja oleh yang biasa-biasa, tidak dianggap sebagai telah menyampaikan dakwah Islam. Okey, boleh tangkap di situ ya. Okey, jadi pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab mana-mana individu ataupun kaum sehinggalah diutuskan Rasul ataupun pada zaman sekarang ini pewaris-pewaris Rasul. Okey, jadi apa nak kata, banyak orang yang kita kata tanya tentang Islam dia tahu, tapi Islam yang dengar tu daripada apa nak kata propaganda di barat media ke, ataupun daripada orang-orang yang tidak bertanggungjawab ke, daripada ISIS ke, daripada CNN, BBC apa semua tu. Bukannya daripada ulama pewaris Nabi. Jadi sini ada beza ya. Jadi pengecualian pertama, apa nak kata, sampai mesej Rasul. Atau pewaris Rasul. Macam kalau kita di sini di Malaysia, alhamdulillah kita ada Brother Lim, Brother Firdaus, Brother Syakirit. Okay, bila mereka menyampaikan tentang Islam apa semua, selalu mereka membaca ayat-ayat Quran, selalu mereka membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kata baru pewaris Rasul. Yalah, tapi kalau ada orang tu nak bincang secara logik, mereka pun counter secara logik. Yang tu tak apa. Tapi the core thing is when they talk about Islam, there's always verses from the Quran and the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Ini pengecualian pertama. Jadi kalau saya ni katakan saya ni non-Muslim dan tidak sampai mesej kepada saya daripada orang yang bertanggungjawab tentang Islam, yang sampai mesej tu daripada kawan saya ke, pasal kau tak pakai kopiah, engkau sudah sunat ke, itu saja yang saya tahu. You punya bini sudah pakai tudung ke, itu saja yang saya tahu. Tentang Islam, itu bukanlah mesej yang dimaksudkan di sini. Okey, pengecualian pertama. Okey, jadi hukum asal, siapa saja syirik akan masuk neraka kecuali orang-orang yang dia syirik kerana tak sampai mesej Islam yang betul kepadanya. Itu beza di situ. Okey, orang-orang yang syirik akan masuk neraka kecuali tidak sampai mesej yang betul tentang Islam kepadanya. Okey, kita sekarang masuk pengecualian kedua. Boleh tangkap setakat ni? Okey. Maknanya dia sendiri telah pegang terjemahan Quran.
Hmm. Okey, okey. Maksudnya orang awam dan Muslim tu dia baca ayat Quran, hadis dia tak faham. Ah, kita kena bagi faham lah. Jadi kita jangan baca saja batu tinggalkan gitu. Kita baca dan kita explain kat dia. Oh, okey, okey, okey. Ini kita masuk pengecualian kedua. Okey. Pengecualian kedua ialah faham ataupun tidak. Mari kita rujuk surah 14, surah Ibrahim ayat keempat. Surah ke-14 ayat nombor 4. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus daripada kalangan rasul illa bilisani qaumihi, melainkan pada lisan, pada bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, agar dia dapat menjelaskan kepada mereka. Okey, jadi bila sampai mesej itu tetapi orang tu tak dapat nak menjelaskan, tak dapat nak memberi kefahaman, ianya tidak dikira mesej sudah sampai. Okey, sebab apa nak kata, kriteria yang Allah gunakan untuk menyampaikan seorang rasul ni bukan semata-mata seorang rasul saja, tetapi dalam bahasa yang difahami supaya dia dapat memberi penjelasan kepada kaumnya. Yang ni seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diutus pada masyarakat Arab, jadi dia fasih berbahasa Arab dan dia boleh menjelaskan kepada mereka dengan baik dalam bahasa Arab. Jadi sama juga dalam kepada pendakwah, kalau katakan di Malaysia, dia fasih dalam bahasa Melayu, dia boleh explain dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Mandarin dia boleh, Cantonese boleh, Tamil pun boleh. Itu contohnya. Jadi kalau bagi saja ayat, orang tu tak faham, itu tidak dikira telah sampai mesej. Sebab dia tidak faham dan tidak ada orang yang menjelaskannya. Boleh tangkap ya? Sebagai contoh, boleh rujuk surah At-Taubah ayat 115. Surah yang ke-9 ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyudilla qaumam ba'da iz hadahum. Dan Allah tidak sekali-kali menjadi satu kaum itu sesat sesudah dia memberi hidayah, sesudah sampai mesej Al-Quran, sesudah sampai mesej Nabi. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sehinggalah dijelaskan kepada mereka apa yang dengannya dapat menjadikan mereka orang yang bertakwa. Okey. Hidayah di sini, Al-Quran itu hidayah, hadis-hadis Nabi itu hidayah, tapi tak cukup. Apa Allah kata? Hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sehinggalah dijelaskan kepada mereka apa yang dengannya mereka dapat menjadi orang yang bertakwa. Sebab bagi sebagian orang dapat ayat Qurannya dia tak dapat faham sangat. Dapat hadis saja tak faham sangat. Jadi mesti ada orang yang menjelaskannya, yang sehingga itu dia dapat mengambil iktibar dan menjadi orang yang bertakwa. Kalau tidak ada yang menjelaskannya, maka belum sampai mesejnya. So ada di sini pengecualian yang kedua. Mesej yang sampai itu dia faham. Kalau dia keliru, maknanya tak apa, dikecualikan baginya. Mungkin salah orang yang menyampaikan itu.
Does this answer your question, brother? Okay. So syarat kedua, faham. Okay, bagi yang baru sampai, kita sedang bincang hukum asal orang-orang yang syirik kepada Allah memang akan masuk neraka berdasarkan ayat 72 surah Al-Ma'idah. Akan tetapi ada beberapa pengecualian, iaitu kalau mereka belum sampai mesej Rasul ataupun para pewaris Rasul, tidak dikira dalam ni. Kedua, sudah sampai mesej tapi tak faham. Sejujurnya tak faham. Jangan buat-buat tak faham. Kalau kita tak sampaikan. Tak kira sampai dan kesalahan tu pada kita. Sebab kalau contoh yang baik, dia akan kata, saya pun baik juga, kawan saya pun baik juga. Apa pasal you seorang masuk syurga, saya tak masuk? Okey. Yang terbaik tu sampaikan, bagi satu naskah Quran dalam terjemahan yang dia faham. Okey, macam yang saya kata tadi kan, kita yang bersalah itu apa dalilnya? Saya cakap saya minta dalil. Rujuk surah ke-16 ayat 125. Surah ke-16 surah An-Nahl ayat 125. Okay, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, jemputlah ke jalan Tuhanmu, Tuhan engkau dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum, dan kalau orang yang suka debate, suka nak gaduh ke argue apa, tak apa gaduh, tapi wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik lagi. Jangan dia pun teruk, kita pun teruk. Jangan dia pun condemn, kita pun condemn agama dia. Tapi kita nak berdebate dengan dia, nak argue dengan apa, kita buat dengan cara yang lebih baik. Okey, ini ayat yang tentang ajakan berdakwah, bukan sekadar ada ajakan berdakwah, tetapi cara berdakwah tu. Okey. Okey. Dia sebenarnya tak cukup sekadar mesej sampai aja. Okey, yang saya nak bawa keperhatian pada ayat 125 ni, bila Allah kata serulah ataupun dakwahlah kepada jalan Tuhanmu, dia tuju bandakan kepada semua tau. Bukan kepada Brother Lim je. Bukan pada Syakirit saja. Bukan pada Firdaus Wong kat bawah saja. Boleh tangkap tak? Kan, bila kita baca ayat perintah tu, kita buat semua. Kan? Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru pada hari Jumaat, maka tinggallah jual beli dan bersegeralah kamu. Semua orang pergi masjid kan? Sama juga ni, serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah dan pengajaran yang lebih baik. Bukan pada beberapa orang saja yang mendapat dakwah. Ia termasuk pada saya juga. Kalau semua kita di Malaysia ni yang memeluk, yang beragama Islam, faham ayat ni, mengamalkan ayat ni, majoriti dah Muslim di Malaysia ni. Sangat-sangat minoriti yang masih lagi non-Muslim. Tapi kita macam, ni bukan ni, ataupun kata fardu kifayah lah, ataupun kata bukanlah, apa semua tu. Dan nak jemput orang, nak seru orang ke jalan Islam bukannya mudah. Ada cara-caranya, ada ilmu-ilmunya. Dan itu yang kita kena belajar sebenarnya.
Okay, macam di IDT ke mana-mana, dia ada khusus-khusus macam mana nak berdakwah kepada orang. Tak boleh kita, sebab kadang-kadang kita dakwah juga. Kena pakai tudung tau. Belum apa lagi, kena pakai tudung tau. You punya tu, kalau lelaki, kena potong tau. Ini Ramadan, you wajib puasa. Padahal kita dulu, ataupun saya ni yang lahir Muslim, bila bulan nak start puasa tu bertahap-tahap. Kadang pagi sampai tengah hari je. Kadang mak nak bagi RM1, bagilah pagi sampai petang, tapi asar dah pengsan dah, nak buka puasa dah. Tapi kita bertahap-tahap. Kita mula bertahap-tahap. Saya mula bertahap-tahap. Entah umur berapa baru dah boleh puasa penuh. Puasa penuh sehari, tak sebulan lagi. Dah lama sikit baru penuh sehari dan puasa sebulan. Tapi bagi orang-orang yang baru memeluk Islam ataupun baru saja berkenal dengan Islam, katakan umur dia 40 tahun. 40 tahun dia tak pernah puasa. Tiba-tiba kita paksa dia puasa. Kita menakutkan dia. Dia pun macam, torturenya. Ini sebagai satu contoh. Kita sendiri dulu bila solat, kita belajar Al-Fatihah, apa semua tu, hafal-hafal. Zaman tadika ke, zaman sekolah rendah ke. Tapi mengambil beberapa tahun. Tapi kepada yang non-Muslim dia, I give you 1 week notice. Better pray 5 times a day. Okay, kita menakut-nakutkan dia. Okey, jadi apa nak kata, ada cara untuk berdakwah. Jadi berdakwah itu adalah satu tuntutan kepada kita semua, tetapi ada cara-cara untuk berdakwah juga. Kadang-kadang bukan sekadar berdakwah, kadang-kadang katakan kita ni memang tak pandai berdakwah, tapi Allah bagi kelebihan yang lain, duit banyak. Tak apa, kita sedekah pada NGO berdakwah. Yang sedekah masjid surau tu saya cakap cukuplah. Mereka dah expand untuk muatkan orang bulan Ramadan je. Lepas Ramadan kosong. Saya tiap pergi semayang Jumaat, dah ada kat whiteboard tu berapa banyak collect. Lepas tu buat apa dengan duit tu? Kan bila orang mati tak nak juga mandikan sebab dia tak join tabung khairat kematian. Dia tak bayar RM20 setahun. Ada orang minta miskin apa semua tu, pusat zakat kat sana. Okey, jadi kita ada duit ni sekarang ni kita guna. Katakan kita tak pandai berdakwah, tapi kita sponsor orang-orang yang berdakwah. Itu satu cara juga. Okey, kalau tak ada duit, tak apa, tapi kita ada free time ataupun we make time, kita jadi sukarelawan. Macam berada di belakang sukarelawan. Kan betul? Jadi banyak cara kita boleh bantu yang kita memenuhi tuntutan ayat ini. Okey, ataupun kita spread the message ke macam mana ke, kita beli saja Quran. Dalam bahasa English, kalau bahasa English tu saya cadangkan terjemahan Mohsin Khan sebab dia modern English. Jangan bagi Abdullah Yusuf Ali. Saya baca pun tak faham, itu Shakespeare punya English. Pernah tak kita beli satu bagi kawan? Sebagai contoh. Mohsin Khan. The Noble Quran. Ini dalam internet pun app free apa banyak, tapi kita nak beli buku bagikan pun boleh. Pada saya kita pun tak jaga. Kita letak atas almari cicak berak. Habuk banyak, orang mati baru nak ambil. Lepas tu cari surah Yasin je. Lepas tu letak balik atas tu. Kalau jatuh ambil ketuk balik atas tu. Kita pun tak jaga Quran juga. Okey, tapi soalan tu betul. Kita nak bagi, kita tengoklah kalau kawan tu orang yang responsible, bertanggungjawab, apa kita bagilah. Kalau dia tu daripada pagi sampai petang duk maki hamun tentang Islam je, mungkin bagi recommend dia lah. You forward app tu punya link ke, you download in your phone, okay, cukup. Tapi majoriti Muslim di Malaysia ni saya rasa memang baik-baik. Yang kalau kita bagi pun dia tak adalah pergi letak bawah meja jadi sangga. Katakan meja dia goyang kan, letak bawah macam tu. So kita tengok siapa yang kita bagi. Tapi insyaAllah kebanyakannya memang yang baik-baik. Kalau kita nampak memang yang memusuhi Islam tu, mungkin kita fikirlah cara yang lain. Okay. Tapi kita sendiri pun umat Islam,
Sebahagian, bukan semua kan, sebahagian. Taklah jaga sangat Quran tu. Okey, the Noble Quran. Okey, termasuk dalam pengecualian faham ini ialah kita menyampaikan Islam itu, ayat Quran, hadis-hadisnya, penjelasan dengan cara yang menggembirakan, meringankan. Sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam berpesan, permudahkanlah, jangan menyusahkan. Gembirakanlah, jangan menakutkan. Ya, hadis sahih Bukhari, apabila Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi berpesan, permudahkanlah, jangan menyusahkan. Gembirakanlah, jangan menakutkan. Jadi kita sampaikan yang mudah-mudah dulu. Kan macam kita sekarang ni nak masuk puasa. Jangan kita baca ayat Al-Baqarah 183, 84 tu. Masuk ada dalam bab orang sakit, kita pun. Bagi orang yang sakit ni termasuk dalam kategori itu orang yang mengandung. Orang yang mengandung pula kalau dia tak berpuasa kerana dia bimbang dirinya, hukum lain. Kalau dia bimbang babynya, hukum lain. Dan dalam bab ini, dalam mazhab Syafi'i ada kaul jadi, ada kaul kadim. Imam Ahmad pula ada dua pandangan. Akan tetapi ulama terkini Yusuf Qadawi berkata sekian-sekian, tapi Syekh Fauzan pula membantahnya. Orang tu pun macam mana tu? Kan kita nak sampai ayat tentang berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lepas tu kita pergi explain ayat tu. Ayat tu mudah aja. Kita pergi explain, punya alamak, tak jadi puasa lah. Complicated. Dengan semua khilaf apa semua tu masuk. So kita menakutkan dia ataupun memberat-beratkan dia. Okey, macam tadi kan. Apa bagi dia bertahap-tahap. Dia nak belajar ambil wuduk bertahap-tahap, belajar solat fardu tu bertahap-tahap. Puasa tu pun bertahap-tahap. Zakat tu pun katakan berat dia nak bagi 2.5% tu. Tak apa, kita ajar, tak apa. Next year you start to pay. Something like that. Jadi kita macam memudahkannya. Okey, jadi semua itu termasuk dalam memberi kefahaman kepadanya. Apa yang kata? Faham, dan kita kata faham secara jelas lah, faham secara betul. Dan untuk melakukannya kita sendiri kena faham. Kalau kita pun tak faham, macam mana kita nak explain? Tak apalah, kita bagi je Quran. You don't know what? You don't understand? Come to this class in IDT Wangsa Maju. Sebagai contoh. Okey, ada cara-caranya, tapi penting ada usaha daripada kita. Okay, ingat ya, surah An-Nahl ayat 125. Allah tak berkata sebahagian daripada kamu serulah kepada jalan Tuhan kamu. Okey, tak pula tu, tapi Allah sebut secara umum. Maksudnya semua kita ada usaha di situ. Tak pandai nak cakap direct, tak apa. Kita bantu dari sudut sedekah ke, kita bantu dari sudut sukarelawan ke, atau apa, paling-paling beli saja Al-Quran dan hadiahkan. Okey setakat ni. Okey, pengecualian ke 3. Banyak pengecualian ni. Bukan apa, sebab bila topik ni orang kata Islam ni tak adil. Kan sebenarnya sangat adil, bukan suka nak menghukum. Islam ni bukan nak humban semua masuk dalam neraka saja. Ada pengecualian-pengecualiannya. Dan ini pun yang kita bincang secara zahir saja. Akhirnya Allah sendiri yang akan menilai. Sebab Allah sendiri akan mengetahui orang ni betul faham ke ataupun buat-buat tak faham. Kan? Semua benda lain dia faham. Katakan dia dalam bidang saya pilot. Tapi bila baca buku financial boleh faham. Baca tentang Android boleh faham. Baca tentang kereta complete idiot guides to car repair boleh faham. Baca Quran tak faham. Al-Fatihah pun tak faham-faham. Itu sebagai contoh. Itu kepada nak kata Allah yang akan tentukan. Tapi kadang-kadang kita pun kena tahulah juga, sebab kita ni dalam banyak bidang lain kita ni cemerlang, tapi dalam bidang Islam ni slow je. Okey, bukan sekadar yang non-Muslim saja, kita yang Muslim ni juga. Okey, kita sendiri kena up kita punya knowledge supaya kita boleh spread the knowledge. Sebab kata pepatah, orang yang tidak memiliki dia tidak dapat nak memberi. Kalau dia sendiri tak ada knowledge, ni nak sampaikan knowledge macam mana? Jadi kita sendiri kena up knowledge juga. Jangan sekadar down je. Macam-macam bidang lain kita up. Okey.
Alright, pengecualian yang ketiga, tidak ada paksaan. Maknanya tidak ada paksaan, apa nak kata, yang menyebabkan dia tidak dapat memeluk Islam ataupun tidak dapat mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebahagian orang telah sampai mesej Islam, telah pun ni, tetapi dia nak meluk Islam, mak bapak dia kata, kau peluk Islam, aku putuskan hubungan. Satu sen pun aku tak bagi. Alamak. Dia tengah study katakan, dia nak bayar yuran college ke, yuran universiti ke, macam mana pula ni. Lepas tu dengar cerita, Ustaz zakat pula nak minta susah sangat. Isi borang dapat RM80. Alamak. Tak cukup nak bayar Grab tadi. Okay, dengar cerita lah, tak tahu betul ke tak. Ya, jadi tidak ada paksaan di situ. Mari kita rujuk surah An-Nahl, surah tadi. Ayat 106. Tadi kita baca 125 kan? Jadi kita rujuk ayat 106. Sudah jumpa ke? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Man kafara billah, sesiapa yang kafir kepada Allah, mim ba'di imanihi, sesudah dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali mereka yang benci untuk apa nak kata, benci kepada kafiran dan hatinya pula tenang dalam iman. Okey, walakin man syarraha bil kufra, akan tetapi sesiapa yang jelas-jelas dengan kekafiran, menunjukkan kafirannya itu, fa alaihim ghadabun minallah, maka ke atas mereka kemurkaan daripada Allah, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih, azab yang azim. Jadi orang yang kita kata dah sampai mesej Islam, dah faham tentang Islam, tetapi nak mempraktikkannya, apa nak kata, di adanya halangan-halangan, maka dia macam pura-pura bukan Islam, tapi dalam hatinya tetap mentauhidkan Allah. Di mana boleh sorok-sorok, dia tetap semayang juga. Parents dia tak bagi dia peluk Islam, okey, tak apa, dia buat kuno. Tapi bila sembunyi-sembunyi, dia semayang juga. Yang macam tu tak apa. Tapi orang yang betul-betul dilarangnya tu, maka baginya tidak mengapa, Allah maafkan. Sebab dia dipaksa, ataupun apa nak kata, tidak ada kemudahan, kelapangan baginya untuk menjadi seorang Muslim. Kita ada contoh pada zaman Nabi SAW, Raja Najash di Ethiopia. Tahu ke raja ni? Kalau sirah Nabi SAW, umat Islam pertama sekali ketika di Mekah, hijrah yang pertama ialah daripada Mekah ke Ethiopia. Raja Najash ni asalnya raja beragama Kristian. Okey, akan tapi dia Kristian yang baik dan dia bersetuju untuk melindungi umat Islam yang ditindas di Mekah. Maka ada sekumpulan yang berhijrah ke Ethiopia, ke Habsyah. Nah, bila di sana mereka pun telah menyampaikan mesej Islam. Tapi orang tak tahu pun sama ada Raja Najash itu dah peluk Islam atau tidak. Okey, bila suasana dah okey, umat Islam pun balik semula ke Mekah, kemudian baru mereka berhijrah ke Madinah. Okey, hanya apabila Raja Najasyi itu meninggal dunia, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat jenazah secara ghaib. Okey, solat jenazah ghaib tahu tak? Maknanya ada orang meninggal di tempat jauh, di sana tidak ada orang yang solat jenazah maknanya, maka kita di sini boleh solat jenazah. Kalau dia boleh sorok-sorok tak apa. Ini dia nak sorok-sorok pun tak boleh. Katakan dia duduk di rumah yang sangat kecil, dia nak sorok-sorok sebagai Muslim pun parents dia akan tahu. Setengah tu yang kaya je ni, rumah ada 10 bilik kan. Dia duduk dalam bilik dia seorang-seorang tak apa. Jadi ada apa nak kata? Ya. Maknanya senang cerita, ada halangan untuk dia menjadi seorang Muslim yang dia tidak dapat nak elakkan.
Okey, bila ada orang meninggal di tempat yang jauh, di sana sudah ada komuniti umat Islam yang solat jenazah pada dia. Kita nak solat jenazah gaib, boleh ke tidak? Okey, memang ada perbincangan di kalangan ulama. Sebahagian kata boleh, sebahagian kata tidak sebab sudah ada yang solat di sana, bagi kita tak payah solat. Cukup kita mendoakannya. Ya, macam dulu yang saya dapat soalan bila Syekh Ahmad Didat meninggal dunia, saya dapat banyak soalan, bolehkah kita solat jenazah kepada dia di Malaysia ini? Solat jenazah gaib. Saya kata sebenarnya mereka di sana, di South Africa sudah pun mensolatkannya, maka kita di sini sebenarnya tak payah. Kalau nak mendoakan dia, tidak apa. Okey ya, pengecualian sampai mesej, dia faham dan ada halangan untuk dia. Macam mana? Okey ke? Ya, ya, ya. Okey, okey. Satu lagi di Malaysia, kalau dia meninggal di KL, tapi dia orang Johor ke, orang Melaka ke, dibawa jenazah tu jauh-jauh pergi sana. Sebenarnya tidak. Bila meninggal, terus kebumikan di mana saja. Sebab lagi cepat, lagi bagus. Jangan dilengah-lengahkan. Ya, kadang-kadang yang sampai overseas tu pun. Kalau meninggal di mana-mana jauh, tapi kadang-kadang negara tu sendiri yang tak bagi kebumikan. Tapi kalau katakan saya meninggal di Jepun, saya suka dikebumikan di Jepun. Melainkan negara Jepun ada undang-undang, you warga Malaysia tak boleh, you kena balik Malaysia juga. Macam yang di Christchurch kan, mereka tu ada yang dari Pakistan, Afghanistan apa semua, tapi semuanya dikebumikan di Christchurch. Itu yang betul. Itu yang sunnahnya tu. Okey kan, saya meninggal di Jepun, kebumi Jepun, nanti macam mana family saya nak ziarah saya? Nak tuang air. Macam Yasin tepi tu. Okeylah, tak buat apalah, nak ziarah kubur je. Naklah ziarah suami tersayang. Okey contoh. Lega aku dia jauh-jauh. Macam mana kalau ke bumi jauh-jauh? Okeylah tadi kan, dia orang Perlis tapi tengah kerja KL. Meninggal di sini, kebumikan di Bukit Kiara. Family dia, mak bapak, adik-beradik lain semua kat Perlis. Ataupun kat Penang ke apa, jauh tu. So macam mana tu? Soalan kita biasanya, macam mana ni kita nak ziarahnya, nak baca doanya, nak tahlilnya. Ini sampingan lah dah ni. Sebenarnya ziarah kubur memang satu sunnah yang dituntut. Akan tetapi tujuan ziarah kubur manfaatnya kepada penziarah, bukan orang yang diziarahi. Kita di Malaysia selalu terbalik. Kita ziarah kubur dengan tujuan memberi manfaat kepada ahli kubur, bukan pada diri sendiri. Itu yang keluar masuk tu, duk main WhatsApp, duk main game apa tu, tak kisah saja. Dia tak ada ambil iktibar tentang kematian tu. Kalau nak memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal, seperti nak mendoakan dia apa, di rumah pun boleh. Atas katil tengah nak tidur, sebelum tidur nak doa pun boleh. Ya Allah, ampunkanlah ibu dan ayahku yang sudah meninggal dunia. Tak payah pergi duduk sebelah kubur. Baca Al-Quran. Okey, katakan. Baca Al-Quran ada perbincangan di kalangan orang mak. Sampai atau tidak pahala. Kalau orang tu kata sampai pahala, tak apa. Dia boleh baca kat sini, dia IDT ni. Kubur mak bapak dia dekat Kelantan katakan. Dekat Johor ke, dekat Melaka ke. Boleh, ya Allah. Jika ada kebaikan dalam bacaan Quran aku ini, ingin aku sampaikan pahalanya kepada ayah dan ibuku. Tak payah duduk sebelah. Okey? Jadi bila kita ziarah kubur, ingat manfaatnya pada diri kita. Kita nak ambil iktibar tentang kematian, bukan kepada orang yang sudah meninggal. Sebab tu nak ziarah kubur non-Muslim pun boleh. Betul ke? Saya nak ziarah kubur
Yang ada banyak cross-cross. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah ziarah kubur ibunya yang non-muslim. Okey, hadis sahih Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya, baginda duduk di tepi dan baginda menangis. Sahabat yang ikut sama, sahabat pun ikut menangis. Para sahabat Nabi ni dia special, dia ikut sunnah Nabi, semua ikut. Walaupun dia tak faham apa sebaliknya. Kenapa nangis tak tahu. Tapi Rasulullah nangis, mereka pun menangis. Okey, satu hadis lain, contoh lain, Rasulullah bila naik kenderaan, baca doa kenderaan, Nabi tersenyum. Ali bila naik kenderaan, dia pun tersenyum. Ali bin Abi Talib. Orang tanya, wahai Ali, kenapa kau senyum? Aku lihat Rasulullah naik kenderaan, dia baca doa, lepas tu dia senyum. Aku pun senyum. Okey, macam dalam kes ini, Rasulullah pergi ziarah ibunya, dan dia menangis. Para sahabat pun menangis. Kemudian Rasulullah explain, sesungguhnya aku minta kepada Allah agar mengampunkan ibuku. Maka Allah berkata tidak boleh. Sebab ibunya mati dalam keadaan musyrik. Dan aku minta pada Allah untuk menziarahi ibuku. Maka Allah kata, ya boleh ziarah. Jadi boleh ziarah orang non-Muslim. Okey ya. Jadi kalau kita di sini nak ziarah kubur, tak payah tunggu pagi raya, tak payah tunggu balik kampung. Pagi raya hari kita bergembira. Bukan bersedih. Okey, nak ziarah kubur, kalau ini Bukit Kiara, mana yang ada dekat sini, untuk kita ambil iktibar tentang kematian. Nak mendoakan di mana-mana pun boleh. Okey, ini tadi tentang di mana nak dikebumikan lah. Okey, satu saya nak sampaikan tentang Raja Najasyi yang meninggal dunia. So dia telah pun peluk Islam, tapi dia masih lagi berpura-pura sebagai seorang Kristian. Okey, mungkin adalah sebab-sebabnya ke apa ke. Bila dia sudah meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun solat ghaib di Madinah untuknya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merebut mayat bawa balik. Faham tak? Kita kat Malaysia ni kan ada kes-kes rebut mayat. Kalau dia telah dipercayai telah masuk Islam, lalu dia meninggal, family semua tengah bersedih, kita pula pergi rebut mayat nak kebumikan dengan cara Islam. Banyak kan ada kes-kes berlaku kan? Tapi kalau ikut sunnah Nabi, Raja Najasyi tu Muslim, solat jenazah secara gaib, tapi tak pergi rebut. Tak pergi Ethiopia sana, pergi tarik balik. Tak declare war. Ni penting antara orang yang belajar sunnah Nabi dengan yang kita ni emosi. Oh, seorang Muslim meninggal, kita kena ambil, kita kena mandikan, kafankan, apa semua tu. Okay, Rasulullah biar saja, salat jenazah gaib saja. Jadi kalau ada seseorang itu telah masuk Islam, tapi family-nya tak tahu, ataupun family tak nak release ke apa ke, nak dikebumikan dengan cara-cara agama mereka, tak apa, kita salat jenazah secara gaib. Tak payah pergi rebut. Kita nak rebut mayat seorang, 100 orang benci pada Islam. Sebab apa? Ayah dia baru meninggal, dia kamu tak tahu dia Muslim ke tak, tiba-tiba kena rebut apa semua tu. Jadi dengan pakcik-makcik, adik-beradik, berturun-temurun jadi benci pada Islam sebab kita nak selamatkan satu mayat. Ini termasuk dalam tadilah hikmah dalam berdakwah. Kita nak satu, tapi berapa ramai yang benci pada Islam selepas tu. Tak, ini dah lain ni. Dah lari topik. Hikmah tu, ya. Yes. Paling-paling saya boleh kata ialah kita sebagai Muslim, kita jumpa family tu, ucap takziah ke apa ke. Kemudian kita kata, your father is a Muslim, we like to bury him according to the Muslim rights. Kalau dia orang bagi, kita ambil. Dia orang tak bagi, tak apa, jangan rebut. Maknanya kita telah pun menyampaikan tanggungjawab untuk bagi tahu yang ayah yang meninggal tu seorang Muslim dan kita hendak kebumikan ikut cara Islam. Ya. Okay, ya, kita ada tanggungjawab, tapi kita cuba minta dengan baik.
Mereka bagi tak apa. Kadang mereka bagi juga sebab cost of funeral tu mahal juga kan. Dia orang ada kasketnya nak beli, kuburnya apa, especially the Chinese community, tak silap saya. Mahal kalau nak meninggal dunia ni. Betul ke? Kan, mungkin dia orang pun, damai, take. hmm. Ah. Hmm. Okay, so 3 pengecualian ya. Ada yang keempat pula. So tengok Islam ni sangat sangat baik. Tak suka nak baling semua dalam neraka je. Yang saya tahu 4 lah. Kalau ada yang lain tak tahulah. Tapi yang ini pun sebenarnya dah cukup baik dah ni. Ya, sampai mesej macam saya kata kan. Banyak orang tahu tentang Islam, tapi Islam tu sebagai agama teroris sebab mereka tu diburuk-burukkan, ditakut-takutkan oleh media apa semua tu. Mereka apa nak kata, ada orang dah hadiahkan Quran ke apa, tapi yang English macam Yusuf Ali tak faham. Kita sendiri baca pun tak faham. Okay. Ataupun mereka dah nak masuk Islam ke apa ke, katakan satu family tu adik-beradik 5 orang, seorang masuk Islam. Yang seorang tu dia dakwah parents dia masuk Islam, tapi adik-beradik yang 4 pula duk threat, duk ancam mak bapak dia jangan masuk Islam, katakan. So mak bapak dia nak masuk Islam tak boleh sebab ada halangan. Satu contoh. Okey, dia ada 5 beradik, seorang masuk Islam, lagi 4 tak puas hati, yang seorang ni duk dakwahkan mak bapak dia. Mak bapak dia macam, okey juga ya, tapi yang 4 ni pula terus macam-macam menakut-nakutkan ke apa ke. Jadi ada halangan. Okay, bila seseorang tu telah lakukan semua ni, jadi dia tidak semestinya masuk neraka. Kita kata mungkin Allah SWT akan mengampunkan mereka. Tapi akan ada kes-kes di mana betul ke tak faham? Betul ke ada halangan? Betul ke tak pernah sampai mesej? Bagi mereka ini ada pengecualian keempat. Ada ujian di hari akhirat kelak. Okay. Hadisnya agak panjang dalam Musnad Ahmad. Musnad Ahmad, Tabarani, Ibnu Hibban dan lain-lainnya dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dinilai hasan oleh Syekh Syuaib Arnaud rahimahullah. Okey, saya bacakan daripada Al-Aswadi bin Sari'. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun yaumal qiyamah, 4 orang ataupun 4 kategori orang pada hari kiamat. Rajulun asammu la yasma'u syai'a, seorang lelaki yang pekak tidak dapat mendengar apa-apa jua. Wa rajulun ahmaku, dan seorang lelaki yang kita panggil apa? Bodoh dan lemah. Sebab bodoh ni macam-macam ada. Ada bodoh sombong. Ada bodoh tapi dia gangster. Orang semua takut kat dia. Tapi mental dia low je tu. Yang ini mental low dan juga dia macam lemah. Okey. Warajulun haramun, dan seorang lelaki yang kita kata sudah lanjut umur dan dia macam nyanyuk sikit. Warajulun mata fi fatrah, dan seorang lelaki yang mati pada zaman tidak ada rasul. Okey. 4 kategori ya. Fa ammal asamu, maka ada pun orang yang pekak, fayaqulu, maka dia berkata, dia berhujah, yang ni di akhirat kelak. Rabbi laqad ja'al islamu wa ma asma'u syai'a. Wahai Tuhanku, sesungguhnya telah datang Islam, akan tetapi aku tidak mendengar apa-apa jua. Maknanya Islam sudah ada pada zaman dia, tapi dia tak dengar apa-apa jua. Wa ammal ahmaqu fayaqulu, dan orang yang bodoh tadi dia berkata, Rabbi laqad ja'al islamu, wahai Tuhanku, demi sesungguhnya telah datang Islam. Wasibyanu yahzifuni bil ba'ri, akan tetapi budak-budak ataupun orang-orang muda melontar aku dengan najis ataupun kotoran. Telah datang Islam, dia macam nak peluk Islam, tapi budak-budak, ini kena bully dengan budak-budak, baling najis kat dia.
Okey. Wa ammal haramu fayaqulu, dan adapun orang yang nyanyuk tadi maka dia berkata, Rabbi laqad ja'al Islam, wahai Tuhanku, demi sesungguhnya telah datang Islam. Wa ma aqilu syai'a, akan tetapi aku tak faham apa-apa pun. Okey. Wa ammal lazi mata fil fatrah, yang mati pada zaman tidak ada nabi. Fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi ma atani laka rasulun, wahai Tuhanku, tidak datang kepada aku seorang rasul pun daripada kamu. Ini masing-masing dia berhujah. Fayakhuzu mawasiqahum, maka Allah mengambil satu perjanjian dengan mereka, la yuti'unnahu, agar mereka mentaatinya. Maknanya Allah mengambil satu perjanjian daripada mereka. Kalau mereka taat kepada Allah pada masa tu, di hari akhirat tu, mereka dapat masuk syurga. Tapi jika mereka tetap ingkar, mereka akan masuk neraka. Kita kalau fikir-fikir, Allah, ini dah akhirat ni, dah lalu alam kubur, dah lalu alam barzah, dah lalu kebangkitan semula, dah beratur sekian lama kat padang mahsyar, dah kena hisab depan Allah semua tu. Sekarang ni buat perjanjian, confirm lah, I will do whatever you say, I want to go to heaven. Betul tak? Tapi ujian yang Allah bagi ni tricky. Apa ujiannya? Fayursilu ilaihim an udkhulun nar, maka diutuskan seseorang pada mereka dan memerintahkan mereka masuk neraka. So ujian yang Allah bagi, yang kalau kamu taat, kamu boleh masuk syurga. Kalau kamu ingkar, kamu masuk neraka. Apakah ujian tu? Yang kamu kena taat, masuk neraka tu dulu. Tak nak. Semua mesti tak nak kan? Tapi apa ya? Qala, maka Rasulullah SAW menyambung, fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi, maka demi nyawa Muhammad yang berada di tangannya, lau dakhaluha, seandainya mereka memasuki neraka, lakanas alaihim bardan wasalaman, nescaya mereka akan dapati neraka itu sejuk dan selamat ke atas mereka. Sebab ini satu ujian saja. Kalau mereka masuk, neraka tu tak akan membakar mereka. Tapi kerana mereka masuk, mereka telah taat pada ujian tadi tu, dan kemudian mereka akan ke syurga. Jadi tricky situation. Okay. Sebab bila kita bincang adanya pengecualian ni, kadang-kadang 50-50. Betul ke tak faham ni? Kan, betul ke ada halangan nak masuk Islam ni? Jadi bagi orang-orang macam ni ada final test. Jadi bukan semua orang ada dapat final test ni. Macam Abu Talib, pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak menolong Islam, banyak menolong baginda, apa semua tu, tetapi dia tak dapat test ni sebab Rasulullah sendiri berkata dia berada dalam neraka, hanya saja neraka yang paling atas. Kenapa dia tak dapat ujian ni? Sebab Rasulullah sendiri yang berdakwah pada dia, telah sampai mesej yang paling jelas. Sampai ke akhir hayat Rasulullah menjawab ni, dan dia pun faham. Tak ada halangan sebab dia orang besar. Sebab tu di Mekah dulu dia boleh backup Rasulullah dan umat Islam sebab dia orang besar. Bagi dia semua clause tak boleh pakai. Okey, tapi bagi orang-orang lain mungkin sebahagian clause ni tak tahu boleh pakai ke tak. Sebab tu ada ujian terakhir. Saya panggil final test. Kalau nak cari sendiri hadis tu dalam Musnad Ahmad, hadis nombor 15,712, ataupun kalau ikut tahqiq Syuaib Arnaud 16301. Okey, final test pada hari akhirat kelak. Macam mana nak summarize? Yang mana, semua ni ke apa? Nombor 4 tu ya?
Kalau tak pasti mereka dapat atau tidak pengecualian 1, 2, 3 ni ketika di dunia, maka ada final test bagi mereka di hari akhirat kelak. Kita tak tahu betul ke tak? Sebab kita macam saya kata tadi apa? Mungkin pura-pura tak faham. Buka je, tak faham. Buka je, tak faham. Ataupun ada halangan tapi dia tak bersungguh-sungguh mencari jalan keluar daripada halangan tu, katakan. Jadi ada final test baginya di hari akhirat kelak. So kita assume hari akhirat kelak setelah melalui berbagai kan alam kubur. Ya. Ini yang kita sebab ni apa? Muslim yang baik-baik tajuk kita. Yang baik-baik ni macam yang kat New Zealand tu. Okay, bukan saja di New Zealand, banyak yang kita di Malaysia sendiri apabila anak tu yang masuk Islam, dia merasa sedih memikirkan nasib ibu bapanya. Adik-beradiknya ke. Adik-beradik tapi yang ibu bapa apa nasibnya di akhirat. Okey, saya ada satu soalan, permisalan. Katakan saya ni masuk Islam. Saya nak parent saya selamat daripada neraka. Saya tak payahlah cerita tentang Islam, tak payah bagi faham apa semua tu, buat diam je. So they didn't get the message, so they will be safe. Macam mana? Okey kata? Adalah saya sampaikan sikit-sikit lah. Dengan azan je dah. Father, that is azan. Okay. Banyak tu cukup. Mother, next month Ramadan. The Muslim community, they don't eat. I also don't eat because I want to take care of my diet. Konon-kononnya. Dia cerita sikit je. Kalau mak tangkap tengah semayang, ibu apa? Tak, I cari barang bawah katil tadi. Sujud apa tu? Tak sujud, cari barang. Macam mana, okey tak? Tak payahlah cerita semua ni. Saya tak tahu pun ayat 125 surah Nahl tadi. Okey, so itulah macam tadi kan. Tetap ceritakan juga berdasarkan ayat 125 surah An-Nahl. Dan juga bila kita bagi, kalau ibu bapa kita tu, ibu bapa saya dapat masuk Islam di dunia ini, tentu lagi bagus. Tak payah ada final test tu. Ataupun kalau tak masuk pun, sekurang-kurangnya bila final test mereka ingat, di dunia dulu anak aku dah cerita. Kalau Allah perintah tak semestinya ikut logik. Allah perintah kalau kentut kencing, ambil wuduk balik. Jangan fikir logik. Kalau logik kentut sini, apa kaitan dengan aku ambil wuduk basuh muka? Tak ada kaitan kan? Kalau ikut logik, maghrib tu waktunya pendek. Semayang 1 rakaat dah lah. Kenapa 3 rakaat? Bersesak-sesak kat surau semua tu. Subuh tu banyak masa. Itulah 4 rakaat. Tapi kalau ikut logik, memang tak kena. Taat je pada Rasul. Taat kepada Allah dan Rasulnya. So bila sampai final test tu, Allah uji dia dengan satu yang tak logik. Kata kalau taat masuk syurga, tapi suruh masuk neraka pula sekarang ni. Macam mana? Tapi kalau dia ikut je, dia akan selamat. Malaikat ya. Tapi tak sebutlah ada hadis tu diutuskan seseorang. Okay, jadi bila dikatakan Islam ini tidak adil, sebenarnya adil. Dia beri banyak peluang, banyak ni. Macamlah kalau ada orang tu dia buat salah, sebelum mahkamah nak jatuhkan hukuman masuk penjara ke apa, tengok dulu kenapa dia buat kesalahan tersebut. Lawyer akan backup ke apa ke. Tapi di akhirat tak payah lawyer. Allah sendiri tahu apa situasi dia yang sebenar. Oh, okey. Sebab mesej tentang Allah masih ada ketika itu oleh para pendeta
para pendeta agama ahli kitab kita gitu. Kan bila kita baca sirah Nabi kan, bila Rasulullah SAW macam menceritakan ada malaikat Jibril datang, ada seorang yang nama Waraqah tak silap saya, yang membenarkan dia sebab dia tahu berdasarkan ajaran ahli kitab yang dulu. Dia tahu you are the new prophet coming apa semua tu. Maknanya ibu bapa Rasulullah SAW pada zamannya walaupun tak ada Rasul sebab Nabi Isa pun sudah lama ni, tapi masih ada lagi mesej tauhid pada zamannya. Kita tak tahu macam mana sampai atau tidak, tapi bila Rasulullah sendiri kata yang ayah dan ibunya berada dalam neraka, maknanya sudah sampai, sudah faham dan tiada halangan untuk mengamalkannya. Kadang-kadang kita ada kawan-kawan non-Muslim yang sedih kalau mak bapak dia tak masuk Islam. Kita kata tak apa, Rasulullah pun sedih sebab ayah, mak dengan pakcik dia pun sama. Ayah dia sendiri dalam hadis sahih Muslim bahawa seseorang datang berjumpa Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, di manakah ayahku? Rasulullah menjawab, ayahmu dalam neraka. Seorang tu pun patah balik. Lepas tu Rasulullah panggil balik, ayah aku dan ayah kamu dalam neraka. Hadis sahih Muslim. Okey. Yang tentang mak Rasulullah sendiri, yang tadi hadis yang bila baginda ziarah kubur maknya itu kan. Tentang Abi Talib kita pun tahu, orang yang banyak menolong apa semua tu. Sebab yang penting di sini ialah mesej tauhid tu. Siapa yang mentauhidkan Allah, baik macam mana pun dia, apa kata, jahat macam mana pun dia akan masuk syurga. Tapi kalau dia tidak mentauhidkan Allah, dia baik macam mana ke, tolong macam mana ke, tolong Islam sekalipun, tapi tidak mentauhidkan Allah, maka neraka juga tempatnya. Selagi tak ada pengecualian ini. Tu yang kita jawab bahawa hubungan kekeluargaan tidak boleh menyelamatkan kita di hari akhirat kelak, melainkan nak kata iman dan amal soleh kita sendiri. Katakan saya ni bagus, katakanlah konon. Tapi kalau saya nak kata anak saya sekian-sekian, dia tak menjadi juga. Bukan sekadar Nabi Muhammad SAW, kita juga dapat lihat Nabi Ibrahim. Ayah dia tukang buat patung kan? Betul tak? Kita ada Nabi Nuh, anak dia dan isterinya. Siapa lagi Nabi-Nabi lain yang ada? Okay. Jadi hubungan kekeluargaan tidak akan dapat menjamin keselamatan dari sudut agama. Ini antara hujah yang kita guna untuk membantah Syiah. Sebab Syiah dia memuliakan Husain dan ahli keturunan Ahlul Bait Rasulullah SAW sebagai imam apa semua tu. Lalu kita menjawab, tak, Rasulullah sendiri SAW berkata dia pun tidak dapat nak menjaga Fatimah ke apa ke. Okey, sebab hubungan kekeluargaan tidak menjamin kedudukan agama seseorang itu, mahu pun keselamatannya di hari akhirat kelak. Imam Nawawi ketika meletakkan judul kepada hadis yang ayah Rasulullah dalam neraka tu, dia meletakkan judul bahawa hubungan kekeluargaan ataupun syafaat tidak dapat membantu orang yang kafir dalam neraka. Okay, Imam Muslim dia susun hadis dalam kitabnya. Dia susun dah ikut chapter apa semua tu, tapi dia tak letak nama chapter. Macam kalau Sahih Muslim, bab yang pertama tu tentang iman. Banyak hadis-hadis yang saya baca tadi tu daripada Sahih Muslim tentang bab pertama tentang iman. Tapi dia tak bagi nama bab. Tapi kemudian Imam Nawawi yang letak nama bab. So yang bab ayah Rasulullah dalam neraka tu, Imam Nawawi sendiri kata hubungan kekeluargaan tidak dapat menyelamatkan seseorang dan juga tidak ada syafaat bagi orang yang kafir.
Tidak menyamakan kalau orang tu dia kafir. Tak ada jaminan, ya, ya. Kalau orang tu dah masuk syurga, dia boleh tak minta ahli keluarga dia dalam neraka keluar, dah masuk syurga? Seorang kata tak boleh. Dalam syurga boleh minta tak apa kita nak? Dalil? Syurga saya tahulah dapat macam-macam kan. Ini yang dapat tak cukup, saya nak minta lain pula. Syafaat tadi yang itu tu sebab Nabi sendiri tak dapat bagi syafaat kepada Abu Talib, kepada ayah dia, kepada mak dia. Maknanya tetap dalam neraka. Tapi sekarang ni bukan syafaat, sebab syafaat tu jadi orang tengah. Ini kita dah masuk syurga. Katakan pula jadi anak soleh apa syurga yang tingkat atas, Firdaus tu. Sekarang ni nak minta, ya Allah aku ada satu permintaan. Mak aku, ayahku dalam neraka, boleh tak keluarkannya masuk syurga? Atau tak, ini yang apa dia kata? Musyrik juga. Tapi yang first of all sekali, yang kata boleh minta apa-apa dalam syurga tu, dalil mana? Kalau boleh saya nak minta macam-macam, nak buat senarai sekarang. Bila baca surah Yasin tu dekat ujung-ujung tu, ingat tak? Baca surah Yasin tak ni? Tak baca kalau Wahabi tu. Ini semua bukan Wahabi kan? Baca surah Yasin selalu. Malam Jumaat, bila orang sakit, bila orang mati, bila nak ambil exam, bila sebelum surgery, apa-apa event lah baca surah Yasin. Surah nombor 36. Ayat nombor 57. Surah nombor 36, ayat nombor 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un. Mereka beroleh dalam surga itu pelbagai jenis buah-buahan, dan mereka beroleh apa saja yang mereka kendaki. Yadda'un lebih pada meminta lah. Mereka beroleh apa saja yang mereka minta. Itu dalilnya. So kalau di dunia ni tak sempat nak merasa motor besar, minta ke akhirat kelak. Contohnya. Minta yang lagi besar ya. Itu tak sahih. Okey, hadis-hadis yang mengatakan kalau anak kita hafaz Quran, okey, dapat jadi syafaat kepada ibu bapanya di hari akhirat, itu hadis yang tidak sahih. Tapi nak hantar anak tahfiz silakanlah. Tapi sebahagian tu dia nakal-nakal, mak bapak dia tu. Tak baca Quran pun. Tapi dia nak syafaat, dia hantar anak-anak ke tahfiz. Dia nak shortcut dekat situ. Okey. Salah teknik. Jadi di syurga memang kita boleh minta apa-apa jua, tetapi nak minta orang yang kafir masuk ke dalam syurga, yang itu saya tak jumpa pula para ulama yang berkata boleh ke apa ke. Dan Rasulullah SAW pun sendiri tidak pernah menjelaskan sedemikian. Kalau ada, baginda sendiri akan berkata, di akhirat kelak, di syurga, aku akan meminta Abu Talib, pakcik aku, dikeluarkan dari neraka. Nothing mention. Tidak disebut. Nothing mention. Jadi tak dapat nak masuk jadi pengecualian kelima. Yang ini semua para ulama bincang. Tapi kalau dia dapat statement tu, dia nak try minta, boleh lah, silakan. Tetap terpulang pada Allah nak bagi ke tak. Yalah.
Mm-mm. Nanti masuk syurga. Okeylah saya. Okey, soalan. Bertanyalah sebelum ditanya. Jadi saya nak tanya. Anak-anak musyrik yang meninggal dunia sebelum balik, apa nasib mereka di akhirat? Ni umur 7 tahun, umur 5 tahun, umur 4 tahun. Kalau syurga apa dalil? Kalau neraka apa dalil? Kalau terserah pada Allah apa dalil? Dia tak boleh macam tu lah. Kita bukan pergi kedai mamak nak minum apa. Saya sirap bandung, saya teh, saya kopi. Ni anak-anak. Dekat tu. Jawapan lain? Follow the hadis. Ada hadis tu dalam Sahih Bukhari. Tapi bukan Isra Mi'raj, bahawa Rasulullah SAW, sahabat cerita, Rasulullah SAW antara kelaziman baginda ialah baginda suka bertanya apa yang sahabat pernah mimpi pada malam itu. Dan pada satu pagi itu Rasulullah sendiri yang menceritakan apa yang baginda mimpi. Dan baginda menceritakan bahawa bagaimana dia dibawa oleh 2 orang lelaki, malaikat yang menyerupai lelaki, dan dibawa melihat berbagai-bagai fenomena di akhirat, di syurga dan di neraka. Salah satunya ialah adanya Nabi Ibrahim dan dikelilingi oleh ramai anak-anak yang meninggal dalam suasana fatrah. Maknanya tidak ada Nabi atau Rasul. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah di kalangan mereka itu anak-anak musyrik juga?" Rasulullah cakap, "Ya, di kalangan mereka anak-anak musyrik juga." Jadi budak-budak yang musyrik yang meninggal dunia itu sebab mereka itu tidak lagi dibebankan sebarang hukum. Bagi mereka ialah syurga juga. Dah dekat ada hadis tu. Okey ke? So benda-benda macam ni kalau kita tahu, kita dapat. Sebab kadang-kadang orang katakan apa Islam ni tak adil lah, orang apa semua tu. Kita explain sebenarnya Islam ni sangat adil dan rahmat Allah itu memang di mana-mana. Hanya syurga tu Allah punya, Allah letak syarat siapa boleh masuk syurga. Dan syaratnya yang paling utama ialah mentauhidkannya. Mentauhidkannya dari sudut rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Kalau kita buat baik macam mana pun tapi tidak berbuat baik pada Allah, tidak mentauhidkan Allah, maka itu menjadi sia-sia saja. Pernah baca kan dalam surah Kahfi. Ni semua tak baca Yasin, maknanya malam Jumaat baca surah Kahfi kan. Yang ayat 105 tu. Bermula daripada 103. Surah nombor 18. Ayat 103. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, mahukah aku khabarkan, aku ceritakan kepada kalian tentang orang-orang yang beramal tapi dia paling rugi. Banyak amal dia, banyak kebaikan dia buat, tetapi dia ni paling rugi di akhirat kelak. 103, sekarang 104. Okey, tadi 103, sekarang 104. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Iaitu orang-orang yang sia fil hayati dunya, kehidupan ataupun amal-amal baik mereka di dunia ini, wa hum yahsabuna annahum, padahal mereka menyangka bahawa mereka ni sedang membuat benda yang baik, yuhsinu nasun'a, mereka sedang buat benda yang baik.
Mereka buat banyak amal soleh di dunia ini dan mereka menyangka mereka sedang buat sangat bagus, sangat elok. Kenapa ya sedemikian? Ulaikal lazina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Waliqaihi, dan ingkar kepada pertemuan di hari akhirat. Fahabitat a'maluhum, maka kami batalkan amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamah wazna. Dan kami tidak memberi sembarang timbangan untuk menilai amalan mereka pada hari kiamat kelak. Okay, Allah SWT menceritakan tentang orang yang banyak beramal dan mereka menyangka sedang aku ni baguslah. Selalu dia buat ni, selalu dia buat tu, selalu dia buat ni. Tapi di hari akhirat kelak tak ada apa-apa. Kenapa? Sebab dia ingkar kepada ayat-ayat Allah dan ingkar pada pertemuan di hari akhirat kelak. Dan tidak, apa nak kata, orang-orang non-Muslim ni kafir, mereka ada timbangan amal juga tau. Jadi amalan mereka yang mereka buat tu baik dan buruk dicatat juga. Okey? Kenapa nak dicatat pada hari akhirat tak jadi apa-apa? Soalan. Bertanyalah sebelum ditanya. Amalan mereka tu di hari akhirat tak ada apa-apa nilai. Tapi kenapa dicatat juga? Jeng. In case ada final test. Okey. Katakan ini confirm lah dia memang musyrik, dia tak ada apa-apa pengecualian ni semua. Ni yang jenis duk hantam Islam, duk condemn apa semua tu, tapi semua dicatat. Dia punya dosa-dosa tu pun dicatat juga. Adil untuknya. Okey. Okey, Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah menerangkan pandangan dia, amal-amal baik orang kafir tu di hari akhirat memang tak ada nilai, tapi amal-amal jahatnya tu akan dinilai. Dan dia berdasarkan amal jahatnya tu tengok neraka level mana dia masuk. Sampai orang kafir yang dia memusuhi Islam, menghalang orang Islam semua tu duduk neraka bawah. Orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam ke apa duduk neraka biasa. Yang tidak mentauhidkan Tuhan. Dia tidak mentauhidkan Tuhan, maknanya dia orang musyrik. Tapi amalan-amalan jahat itu dinilai, ditimbangkan juga. Nak tengok level neraka mana yang duduk. Itulah adilnya Allah. Adilnya Allah tu sebab di kalangan orang kafir tu ada yang tidak memusuhi Islam, tidak menghalang orang Islam, tidak bom orang Islam ke apa ke. Jadi duduk neraka biasa. Tapi yang neraka lagi bawah tu yang memang kita kata memusuhi Islam, apa semua tu. Okey, ini kes yang tak masuk pengecualian. Okey, dah 10 suku. Okey. Sekarang saya bagi chance lah orang tanya soalan. Tadi saya tanya soalan ke? Dia saya tanya dalil tu bukan apa, nak biasakan kita budaya tu. Sampai-sampai mana-mana kuliah kita pergi tak apa, tanya je ustaz ke ustazah tu. Sebab pernah dengar ayat yang sehingga unta masuk lubang jarum. Jom tengok surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 40. Surah ke-7 ayat 40. Apa cerita ni unta masuk lubang jarum ni? Empat puluh. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kazzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan bersikap sombong terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibuka baginya pintu-pintu langit, maka tak dapat dia rahmat Allah ke apa-apa ke.
wala yadkhulunal jannah, dan tidaklah dia akan masuk syurga jannah hatta sehingga yalijul jamalu fi sammil khiyata, sehingga masuk jamal tu unta dalam lubang jarum. Maknanya memang tak masuklah tu. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang banyak membuat kesalahan. Jadi orang ni ya, kenapa dia sampai tak akan masuk ni? Dia mendustakan ayat-ayat kami. Maknanya ayat dah sampai dah. Dan dia faham, tapi dia mendustakannya. Bukan dia tak faham. Kiasan. Maknanya kata totally impossible. Okey. Wastakbaru anha, bukan dia ada halangan ke apa ke, tapi dia sendiri yang sombong. Cannot be this one, cannot be Islam the right religion. This one religion ni orang-orang yang bla 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 sekian-sekian. Jadi mereka ini Allah kata tak akan masuk surga sehinggalah unta masuk lubang jarum, which never gonna happen lah. Tapi bagi orang-orang yang mungkin belum sampai ayat ke, mungkin sampai tak faham ke apa ke, dia tak termasuk dalam ayat ni. Yes. Ya betul. Maknanya sudah sampai ayat, dia faham, tapi dia mendustakan tu macam okey. Tapi mungkin sebab orang tu dia menolak hudud sebab dia tak faham tentang hudud. Kalau dia dah faham, dah explain apa semua tu, dia menolak juga tu, dia menolak ayat Allah. Panjang umur supaya akhirnya dia dapat peluk Islam. Okey. Kalau betul umur dia orang panjang, tapi saya tak tahu kenapa Allah memanjangkan umur je. Mungkin juga satu kita panggil istidraj. Istidrajnya satu umpan, apa nak kata, seolah-olah dia yang dibuat tu semua baik. Mungkin juga Allah bagi dia umur yang panjang supaya satu hari terdekat ini, umur dah panjang dah lanjut kan, dia dapat memeluk Islam. Okey. Okey. Baru nak tanya dalil eh. Okey. Tapi Muslim panjang umur ada juga. Kan PM kita sekarang. Ya, ada masa dia untuk ni. Corrective action. Okey, kalau tak ada soalan, kita boleh tutup ke? Nak soal ke, nak bincang ke, nak bagi pandangan pun boleh tak?
Ada pandangan dia. Kita kata bukan pandangan jumhur lah. Ada pandangan saja. Bahawa pada sampai satu ketika Allah akan menghapuskan neraka tu. Termasuk yang semua dalamnya tu. Ada pandangan. Tapi ini lebih pada pandangan-pandangan lah. Sebab orang yang kata neraka itu kekal ialah mereka yang membaca ayat-ayat bahawa mereka itu kekal dalam neraka kan. So orang yang berhujah tu pula dia kata kekal dalam neraka selagi mana neraka tu ada. Bila neraka dah tak ada, orang tu pun tak ada lah dah. Dia punya hujah pula Allah ni dengan sifat rahmat dia, kasih sayang, penyayang dia tu, dia tak mau tengok orang lama-lama dalam neraka. So sampai certain extent tu dia habiskan neraka tu. Tapi semua ni pandangan saja. Dan mereka adalah juga dalil-dalil yang mereka jadikan sandaran ke, tapi kita kata ada pun memang ada perbincangannya itulah. Okey, jadi terjawab ke soalan nasib non-Muslim yang baik-baik di akhirat? Jadi yang penting sekali, baik macam mana pun, first kali baik kepada Allah. Dan baik kepada Allah ialah dengan mentauhidkannya. Sebab kalau kita tak faham konsep tauhid tu, kita kata Allah ni tak adil. Yang non-Muslim baik-baik ni masuk neraka. Muslim yang tak baik ni, yang jenis mukir janji ni, yang itu ni, songklak duit apa semua, duduk neraka sekejap tu keluar masuk syurga. Apa semua tu. Bukan sekadar tu, yang tuduh Rabbuna Mila pun masuk syurga juga. Yang ambil kena, yang tuduh kena, yang ambil diamond kena, yang tuduh pun kena. Kan, tapi akhirnya masuk syurga juga. Yang non-Muslim yang baik-baik tak pernah kata apa pun. Tak fair betul. So fair atau tidak kena fikir dari sudut tauhid. Baik macam mana pun, first kali berbuat baik pada Allah. Buat baik pada Allah yang dengan mentauhidkannya. Jangan pula ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Jangan pula dia atau nak kata tak ada Tuhan langsung, atheist. Orang-orang Muslim yang buat macam-macam tak betul tu akhirnya akan masuk syurga. Kenapa? Sebab dia mentauhidkan Allah. Itu dia. Okey, jadi kita boleh tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.